Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madani, salam perpaduan, salam reformasi. Kepada kawan-kawan yang baru naik, saya ucap terima kasih. Cuma malam ni saya first time live dalam akaun TikTok yang baru untuk saya memenuhi syarat. Untuk memenuhi syarat ya. Telah pun melebihi 1K followers dalam masa kita buat. Saya buka akaun dalam 2 hari 2 hari ke 3 hari kan. Jadi pertamanya saya ucap terima kasih kepada kawan-kawan yang telah pun follow saya, akaun baru saya ni. Sementara menanti akaun saya yang asal dikeluarkan daripada tahanan ISA. Akaun TikTok pun kena ISA sekarang ni. Ya. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni bangkang pula ya. Susah betul lah. Kan? Nak macam mana? Sabar je lah. Ya. Bila dia sekat akaun, dah 2 akaun saya sekat dah ni. Ini akaun yang ketiga ni. Ya. Dan ramai teman-teman kita yang telah pun buka akaun sampai 4, 5, 6 akaun. Kan? Jadi saya baru masuk 3. Walau bagaimanapun, ini bukan perlombaan untuk siapa paling banyak buka akaun. Ataupun siapa yang paling banyak kena sekat. Ya. Kita kalau boleh, kita nak supaya geng-geng kita ni yang sentiasa memberikan penerangan terutamanya tentang dasar kerajaan dan juga tentang menjawab fitnah dan tomahan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab itu harus diberikan kelebihan lah. Kalau tidak, buat apa kita jadi kerajaan kan? Kalau rakan-rakan kita yang nak beri pencerahan itu tidak boleh menggunakan media sosial dengan agak selesa lah ya. Kecuali lah kalau kita melanggar undang-undang. Kalau kita langgar undang-undang, kita bercakap lucah ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika komuniti TikTok, okeylah, kita boleh lah terima kalau kita disekat. Tetapi kalau kita memberi penerangan biasa dan tanpa notis ya, dan kita pun tak tahu kenapa tiba-tiba akaun kita kena sekat, saya rasa ini ada satu masalah lah bagi kerajaan ya. Kita tahu bahawa kerajaan tidak menguasai sepenuhnya TikTok, tetapi mana-mana negara pun dia juga ada tanggungjawab ya, orang yang mengawal TikTok ini. Dan saya mengharapkan bahawa mereka yang bertanggungjawab di dalam TikTok Malaysia Company ni supaya lebih bertanggungjawab lah ya. Yang saya pelik tu mereka-mereka yang bercakap maki hamun kerajaan, fitnah ya, kadang main isu sentimen agama, kaum dan sebagainya. Hari-hari kita nampak dekat TikTok ya. Hari-hari kita nampak dekat TikTok. Mereka seolah-olah seperti tidak ada apa-apa kan. Tapi saya baru bercakap, beri penerangan saja, tiba-tiba terus berhenti. Terus dihentikan untuk saya berkata dan saya bercakap, maka kena tahan ISA. Akaun saya yang pertama dulu ya, mereka kata sabarlah, kita akan cuba atasi. Lepas tu sabar punya sabar, langsung sampai sekarang akaun tu terbenam. Kita buat akaun nombor 2, buka nombor kedua baru ni ya, 2-3 saya rasa 3-4 hari lepas kena sekat ya, dan dia suruh bersabar lagi. Dia kata bukalah baru. Kita bukalah akaun yang ketiga. Ni kawan tanya ni, siapa ni? Jeffrey bin Muhammad Sharif. Salam abang. Waalaikumsalam. Kojoy. Ni akaun yang keberapa? Kata Kojoy. Ini akaun yang ketiga ni ya. Mewah. Sorry sister, tak boleh dengar lama. Tak apa, tak boleh dengar lama, dengan sekejap je ataupun buka aja, tutup telinga dengan kapas. Akaun ketiga. Okey, betul. Akaun ketiga sekarang ni. Dan saya harap akaun yang ketiga ini panjang usianya, dilanjutkan usianya, dan saya masih lagi mengharapkan ya, akaun saya yang sebelum ini dapat diaktifkan. Kerana yalah, walaupun kita kerja ni pro bono kan, tetapi kita ada rakan-rakan yang mengikuti kita, yang ingin mendengar penerangan kita, yang ingin berkongsi dengan kita. Jadi kalau akaun itu dah dapat followers yang kedua itu lebih kurang dalam 20k lah ya, 20k.
Jadi tak banyak sebenarnya 20k, ramai lagi dapat banyak kan. Itu bukan isunya. Isunya bila kita dah sampai mencari followers yang kita kumpulkan untuk kita jadikan rakan dalam setiap kali kita buat live kan. Tetapi bila disekat, kita kena bermula dengan zero. Jadi bermula dengan zero, walau bagaimanapun seperti mana akaun ni lah, saya bermula dengan zero, dan 2-3 hari baru ni kita campaign, kita promote, kita pelawa kawan-kawan untuk follow semula. Baru pada malam ini lebih kurang 1,000 lebih kan. 1,000 ngam-ngam, lebih sikit untuk saya boleh buat live. Jadi pada malam ini memanglah followers tak ramai, 1,000 lebih saja, ya? Dan 1,000 lebih followers bukan semuanya boleh tengok live kita, ya. Sama juga kalau saya ada dulu 20k, bukan 20k akan ikuti live kita, tetapi 20k followers itu kalau kita buat live, dia lebih baik daripada 1k kalau kita buat live. Itu saja bezanya, ya. Sebab itulah penting bahawa setiap mereka yang berperanan, ya, mempertahankan kerajaan Malaysia Madani ini, ya, selagi mereka mematuhi etika yang dibenarkan, sepatutnya mendapat perlindungan lah daripada pihak kerajaan, ya. Jangan kita pandang enteng ataupun pandang mudah, ya. Sebab mereka membantu sebagai penambah, ya, penambah kepada jentera-jentera kerajaan yang ada, ya. Kita faham jentera-jentera kerajaan yang ada ini mendapat kritikan, ya, hebat juga, ya. Bahkan diakui sendiri oleh PMX baru-baru ini, ya. Kalau saudara tengok di dalam live Temu Anwar bersama dengan pelajar di Johor, ada salah satu pelajar bertanyakan tentang kelemahan penerangan dan komunikasi kerajaan di dalam menjawab beberapa fitnah, ya, yang dilemparkan oleh pihak pembangkang, di samping kegagalan, kelemahan di dalam menerangkan beberapa dasar yang sebenarnya baik tetapi rakyat tak tahu, ya. Jadi soalan pelajar itu yang merasa kesal di atas kelemahan itu, ya, kelemahan dari dalam penerangan dan juga komunikasi, dan perkara itu diakui sendiri oleh PMX, ya. PMX minta maaf, PMX yang saya sedar 2 kali, ya, beliau mengakui tentang kelemahan komunikasi dan penerangan. Jadi bagi saya cuma minta lah, ya, kepada menteri ataupun pihak-pihak yang ada kaitan dengan penerangan dan komunikasi itu mengambil serius, ya, teguran yang dibuat oleh PMX, ya. Kita bertuah kerana kita dapat Perdana Menteri yang tidak ganas, ya, yang tidaklah begitu menekan menteri-menteri kabinet, ya. Bila dia sebut, dia kata masih ada masalah, masih ada kelemahan. Jadi bila dia sebut macam tu, dia tak sebutlah siapa menteri berkenaan. Tetapi kalau dia menjawab soalan tentang kelemahan penerangan dan komunikasi, dan PMX sendiri mengakui bahawa memang ada kelemahan di situ, maka menteri yang berkenaan tentulah sedar, ya, dan faham siapa yang PMX maksudkan. Jadi situlah kita harapkan supaya perkara ini dapat diatasi, ya, dengan segera. Janganlah, ya, jentera kita di pihak kerajaan lemah, dalam masa yang sama penyokong-penyokong yang di bawah sana, ya, penyokong-penyokong yang ingin memberikan penerangan secara pro bono, mereka tidak mendapat, ya, perlindungan. Seolah-olah mereka juga ditekan, ya. Ini yang saya maksudkan. Okey. Saya petang tadi, malam ni kita tak ada topik khusus lah sebenarnya. Saya cuma nak aktifkan live, ya. Cuma nak aktifkan untuk kali pertama akaun ketiga ini buat live. Jadi saya terpaksa buat lah. Saya tak prepare apa-apa tajuk ataupun isu nak saya sembang, ya. Kalau saudara nak sembang boleh juga. Ni atas ni tak salah. Saya tak ada topik yang panjang lebar nak saya syarahkan seperti biasa, ya. Cuma petang tadi kebetulan saya sembang dengan seorang rakan lah yang duduk di Felda, ya, kawasan Felda Pancing. Jadi dia menyuarakan masalah tentang harga beras mahal. Dia ceritalah, ya, harga beras mahal. Dan isu harga beras ini bukan di sini saja. Kalau kita tengok di mana media sosial, di room TikTok yang lain, ya, selalu berlakunya perdebatan berkenaan dengan isu harga beras ini,
Ya, dan kita tidak boleh mengambil budaya menafikan. Saya sendiri pun saya akui memang ada sekarang ni banyak kedai yang kita mendapat aduan dan rungutan tentang harga beras mahal ini. Cumanya kita tidak boleh salahkan mereka. Ya, mereka orang kampung, orang Fedah sebagainya. Yang mereka tahu, mereka nak makan nasi hari-hari. Mereka perlukan beras hari-hari. Ya. Jadi bila tak ada beras, mereka pergi kedai tempat biasa mereka beli. Ya, tak kira di pasar raya, kedai runcit ke sebagainya, mereka akan pergi beli. Dan tiba-tiba beras yang mereka beli itu naik harga. Ya, naik harga. Sebab apa, saudara? Sebab saya nak bagi tahu, apa pun jaminan kerajaan, ya, memang kerajaan menjamin bahawa beras tempatan dikawal oleh kerajaan. Ya, beras tempatan, beras putih tempatan itulah, ya, dikawal oleh kerajaan dan tidak naik harga. Itu kita kena akui hakikat itu, dan kita kena akui fakta itu, ya, bahawa beras tempatan tidak dinaikkan harga, masih lagi dikawal oleh kerajaan dalam sekitar, saya rasa, RM2.60 sekilo, ya, beras tempatan RM2.60. Kalau 10 kilo lebih kurang RM26 lah beras tempatan, ya. Masalahnya sekarang ini di pasar beras tempatan tu tak ada. Beras tempatan ni tak ada, dan dia diakui sendiri oleh Menteri Mak Sabu. 2-3 hari lepas saya dengar dia sebut masalah yang dihadapi sekarang ini, kekurangan bekalan beras tempatan. Ya, bila beras berkurangan di kedai-kedai di pasar raya contohnya, beras tempatan, maka yang nampak oleh pembeli adalah beras-beras import lah, beras yang ada di situ, dan itu adalah beras import. Beras import pula naik bukan sikit-sikit, saudara. Saya dengar cerita sampai 30%. Ya, kalau RM26 sekilo beras tempatan, beras import dengan 30 lebih, 38 tak salah saya, beras import. Jadi beza dia tak ada jauh. Dulu masa beras tempatan banyak di pasaran, harga beras tempatan dengan beras import tak jauh beza. Jadi ada orang yang akan memang beli beras import sebab beza tak jauh. Ya, mereka beli beras import sebab beza beras import dengan beras tempatan itu tidak jauh. Sekarang ini, ya, beras import meningkat naik dan beras tempatan memang tak naik tetapi tidak ada di pasaran. Itu isu dia. Ya, dan isu inilah harus ditangani oleh kerajaan sekarang. Sebab beras ini, ya, menjadi keperluan wajib bagi semua manusia. Ya, bukan rakyat Malaysia sebenarnya. Ya, tapi kita pandang dalam konteks Malaysia lah. Ya, bagi semua rakyat di Malaysia ini. Ya, orang miskin ke, orang kaya ke, orang, ya, hatta peminta sedekah, mereka perlukan beras. Mereka perlu makan nasi. Ya, menjadi satu keperluan yang amat penting, ya, bagi negara kita. Kalau kita hari-hari mencanangkan dalam media sosial ataupun hari-hari kita bercakap di TV dan sebagainya mengatakan beras tak naik harga, beras tak naik harga, beras tempatan dikawal oleh kerajaan, ya, yang naik adalah beras import. Walaupun kita ratib perkara ini hari-hari, tetapi kalau di pasaran itu tidak ada beras tempatan, apa pilihan yang kita ada? Ya, kita terpaksa beli beras import. Dan tak semua orang mampu untuk beli beras import. Ya, yang RM26 biasanya beras tempatan kita beli 10 kilo. Kalau dah beli beras import 30 lebih. Ya, kenaikan dia bukan sikit, saudara, 30%. Beras import ini terpaksa beli. Walaupun kita tahu mahal, terpaksa beli, tidak ada pilihan. Maka mereka terpaksa beli beras import. Bila mereka beli sekali, mungkinlah mereka boleh terima. Ya, hari ini beras tempatan tak ada di kedai. Mereka beli dulu. Mungkin, ya, sebulan depan ke, atau minggu depan atau bulan depan mereka kata mungkin beras tempatan ada balik di pasaran. Tapi bila mereka beli kali kedua, masih juga tidak ada, mereka terpaksa beli beras import lagi. Ya, sebab itulah akhirnya mereka akan merungut. Ya. Din Ibrahim, terbaik Abawan, first live new icon. Terima kasih. Din dah follow, ya. Jadi kawan-kawan yang dah follow dia, saya ucap ribuan terima kasih. Saya mengungkapkan ribuan penghargaan kepada anda kerana memberikan sokongan, ya, kepada saya lah. Ya, kerana tanpa anda saya tidak boleh bercakap live ni. Ya. Kita sama-samalah bantu-membantu, kan. Sama juga kalau rakan-rakan di bawah ni yang ada sekarang ni, kalau nak buat live ke atau bercita-cita nak buat live, ya,
perlukan dukungan, bagi tahu, ya, kita akan seru kawan-kawan kita untuk follow antara kita lah, ya, bantu supaya saudara-saudara juga boleh membeli penerangan dan sebagainya lah, ya. Kita sesama bantu. Jadi yalah, bagi kita yang dah lama macam ni, macam kita orang lama-lama yang dulu berjuang, bukan di zaman sekarang, bukan di zaman TikTok, bukan di zaman FB, ya. Dulu zaman-zaman pakai internet dial up 1515 kan. Jadi dah biasa, ya, dah biasa. Jadi tidak ada masalah kalau disekat, kita buat lagi akaun, buat lagi. Tetapi janganlah, ya, bila pihak yang berkenaan kalau boleh bantulah sedaya upaya, ya. Abang kata Anwar Ibrahim, islah mastata, ya, melakukan perubahan sedaya upaya. Jadi saya serulah kepada pihak menteri yang berkenaan, bantu sedaya upaya kawan-kawan kita yang lain, ya. Kalau tak bagi gaji, tak bagi allowance pun tidak ada masalah, jaga kita pun cukup, ya, jaga kita pun cukup supaya kita tidaklah ya, kejap disekat, buka akaun, disekat, buka akaun sampai abang Jamil mampus. Ini masalah tu, ya. Kadang-kadang down, kalau tak betul cara kita jadi kecewa juga, ya. Kita jadi kecewa. Kita yalah, kita nak kumpul followers bukan mudah, ya. Kita nak ajak teman-teman untuk sama-sama support tak mudah tu, ya. Nak kumpulkan 100-200 orang, ia tak mudah, ya. Apatah lagi benda percuma. Lainlah kalau kita kata siapa follow kita bagi RM10, RM20 kan, mungkin laju lah sikit. Ini kita minta dengan ikhlas, kawan-kawan follow, ya, tolong follow, ya, tak apa-apa pun, ya. Jadi terima kasih banyaklah bagi mereka yang telah follow ni, ya. Tapi sampai bila kita nak buat macam ni, ya? Baru macam katalah macam ni sekarang ni, saya ada dah 1,000 lebih yang sehinggakan saya boleh buat live hari ni, kan. Katalah 2-3 hari kena sekat, buka balik akaun baru, bermula kosong, ajak lagi kawan. Lama kawan fed up juga kan. Aku semua hidup aku duk follow kau aja, berbalik muka kau je aku nak follow. Kita kena fikirlah macam tu. Harap-harap menteri boleh fikirlah, ya. Kita tak minta banyak lah, ya. Kita bukan jenis orang yang naik tangga pejabat, bawa proposal, ya, nak minta dana sana dana sini. Kita bukan jenis macam tu, ya. Yang kalau ada kawan-kawan kita nak buat, itu terpulang lah, itu rezeki masing-masing kan. Cuma kita minta satu, tolong jaga kita lah, ya. Seperti mana kita nak jaga kerajaan, saya harap pihak kerajaan juga jaga kita, ya. Kita pun buat live ni bukan kita nak cakap tentang menghina raja, menghina agama, ya, menghina kaum lain, menghina bercakap lucah-lucah dan sebagainya, ya. Ini kita nak beri penerangan. Kadang-kadang dalam penerangan kita ni tentulah ada pro dan kontra, ya. Alasan saya baru ni saya kena sekat, dia kata ucapan saya menimbulkan kebencian. Saya fikir juga apa ada masalah dia. Kan, bila kita nak bagi penjelasan, tentulah pihak yang di sebelah sana tak suka. Bila tak suka, tentulah mereka benci. Jadi macam mana kita nak buat, ya? Ialah ucapan saya macam ini, katalah anda tidak suka, anda benci, apakah kerana itu maka akaun saya disekat? Jadi saya harap, ya, saya harap pihak yang berkenaan fikirkan kembali. Okey, siapa ni? Syida. Assalamualaikum. Salam. Meli. Terima kasih Meli. Siapa lagi? Kawan kita Din Ibrahim. Okey, ya. Saya nak RM100 katanya. Jadi itulah, ya. Mungkin poin sikit yang saya nak sentuh tadi lah tentang harga beras ini. Saya tahu memang harga beras itu kita semua tahu dan ramai juga tahu, ya. Dia dikawal, masih lagi dikawal oleh kerajaan, beras tempatan. Cuma sikit saja isu ataupun perkara yang harus kerajaan tangani sekarang ini adalah kekurangan bekalan tersebut, ya. Kekurangan. Bagaimana nak kurangkan, ya? Rakyat bukan nak tahu menteri jawab masalah kerana bernas, masalah import bagi beras dan sebagainya. Rakyat tahu sekarang ni dia nak beli beras, dia tak mahu beras import, dia nak beras tempatan yang murah tetapi dekat kedai tak ada, ya? Jadi itulah tugas menteri. Yang dah jadi menteri ni, fikirlah macam mana nak buat, ya? Kalau dah tak ada langsung nak dibagi kepada rakyat, memang tak cukup langsung beras tempatan, yang ada hanya beras import, ya? Dan tidak ada pilihan, kerajaan kena sediakan beras import dengan harga beras tempatan, kena subsidi lagi lah,
Kita tahu ini bebanan bagi kerajaan. Tapi apa pilihan yang ada? Apa pilihan yang ada? Kalau kita tidak boleh atasi kekurangan beras tempatan, kita kena ambil beras import itu juga dijual dengan harga beras tempatan. Disubsidi oleh kerajaan. Boleh tak boleh? Kalau tak boleh, kalau melibatkan perbelanjaan yang besar, kerajaan kena atasi masalah ini segera. So, ini masalah beras bukan masalah main-main, saudara. Ini keperluan utama. Seperti mana juga air. Keperluan utama air ni adalah keperluan utama. Macam itulah juga beras. Benda yang kita guna, nak kita makan hari-hari. Jadi, mau tak mau, kerajaan kena atasi masalah ini. Memang tak semua tempat berlaku masalah ini, tapi saya percaya ianya majoriti. Ianya majoriti di kedai-kedai, di pasar raya ke, memang ada masalah kekurangan beras tempatan. Jadi tak perlu kita nak bagi tahu, nak jawab dengan orang pun, mana ada naik harga beras tempatan, dikawal oleh kerajaan, beras tempatan masih lagi murah, tak naik harga pun. Tak cukup sekadar itu kita bagi penerangan kepada mereka. Sebab bagi mereka, kalau murah macam mana sekalipun, kalau tidak ada di dalam kedai, apa kita nak buat? Ini isu dia. Isu dia adalah kekurangan. Dan isu kekurangan ini harus diatasi oleh pihak kerajaan. Bagaimana mereka atasi? Terpulang pihak kerajaan lah. Menteri-menteri lah. Mereka bincang lah macam mana nak buat. Nak mengatasi masalah ini. Yang penting masalah ini harus kita tangani seberapa segera. Jangan sampai rakyat di bawah ini, sekali dua mungkin mereka boleh bersabar lagi untuk beli beras dengan import dengan harga yang mahal. Tapi kalau dah sampai setahun, mereka asyik beli beras import, memang parah lah, saudara. Memang teruk lah. Kita pun sendiri akan rasa teruknya. Okey. Tadi ada cerita pasal Jasmine, beras Jasmine kan. Jasmine ada buat penjelasan yang mengatakan isu yang kata pertukaran kampit beras itu sebenarnya adalah berita palsu dan dia dah bagi penerangan sebagainya lah. Jadi saya tidak mau ulas isu tu, sebab kita pun Jasmine dah bagi kenyataan dan kita pun tidak berada di situ. Yang ambil video tu saya tak pasti siapa yang ambil video tu. Kalau betul itu adalah satu penipuan, yang dia ambil video tu tukar kampit beras itu merupakan satu penipuan, sepatutnya yang ambil video itu buat laporan. Kenapa kamu ambil video saja, kamu tidak report? Apakah tujuan kamu ambil video? Sepatutnya kamu ambil video itu menjadi bukti dan kamu buat laporan. Ini sepatutnya kalau kita nak jadi rakyat yang bertanggungjawab. Tapi kalau kamu ambil video hanya untuk kamu viralkan dan cerita itu adalah satu penipuan, saya rasa tidak adil bagi syarikat yang berkenaan lah. Kita kena berlaku adil. Kalau betul kamu rasa itu penipuan, kamu buat report. Kamu dah ambil ada video, kamu ada bukti. Tapi tidak ada aduan. Cuma kamu viralkan saja dan ramai juga yang percaya bahawa berlaku penipuan.